Muslimin dan muslimat sekalian, ada satu hadis yang sahih, hadis hasan sahih yang dikeluarkan oleh Sunan Tirmizi di dalam sunannya. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Ashaj Abdul Qais inna fika khaslataini yuhibbuhuma Allah al-hilmu wal ana'atu. Daripada Ibnu Abbas, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ashaj Abdul Qais, yakni Sayyidina Ashaj bin Abdul Qais, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, sesungguhnya pada diri kamu terdapat dua sifat yang dicintai oleh Allah, iaitulah al-hilmu wal ana'ah. Jadi dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji sahabat yang bernama Ashaj Abdul Qais, bahawa Allah Subhanahu wa taala sangat suka, cinta kepada Ashaj bin Qais kerana dalam diri Al-Ashaj Abdul Qais ini ada dua sifat yang terpuji, ada dua sifat yang dicintai oleh Allah, iaitulah al-hilmu wal ana. Apa makna hilmu? Hilmu itu maknanya lemah lembut ataupun sopan santun. Al-hilmu menurut Syekh Sa'id Ibn Ali Al-Qattani, hilim atau lemah lembut itu adalah sebagai penahan diri daripada gejolaknya rasa marah. Orang tu bila dia nak marah, dia boleh tahan diri dia. Dia bersifat hilim. Tuan-tuan, kalau nama orang duduk berbuah Abdul Halim, Halim itu daripada hilim, lemah lembut. Ya, satu keadaan pertengahan di antara dua yang negatif. Pertengahan antara dua yang negatif itu apa? Iaitulah marah. Sifat tak baik itu marah. Satu lagi sampai tak erti nak marah. Marah dan tak erti nak marah. Benda yang patut marah, dia kawal diri dia, dia pun tak marah. Tetapi apabila benda itu patut dia marah dalam keadaan terkawal. Itu maknanya seorang yang memiliki sifat al-hilm, dia dapat menahan diri dia daripada sifat amarah. Makna dia bukan seorang pemarah. Kalau orang Kedah kita kata perongos, ya, sikit-sikit marah, tak ada punca apa, marah. Nampak tak? Marah tak pasal-pasal, sikit punya pasal marah. Dan selalunya pemarah dan perongos ini, dia tidak marah kerana Allah. Sebaliknya bila dia marah kerana syaitan yang menguasai dirinya. Orang yang memiliki sifat hilim yang dipuji oleh syarak adalah orang yang menguasai sifat marahnya. Sehingga bila dia marah, dia hanya marah kerana Allah. Jadi yang tak patut dia marah, dia tidak marah. Yang patut dia marah, marah terpimpin. Begitu. Jangan benda yang kita patut marah, tak marah. Orang main telung kita pun tak apa. Kan? Kalau tekak main pala boleh gagah lagi. Orang cabut tudung pala bini kita pun tak apa. Benda tu kena marah. No? Kerana itu harga diri, maruah, kehormatan. Mati pertahankan maruah
mati itu mati syahid. Tiba-tiba dia tidak mempertahankan maruahnya. Ya, gitu. No? Jadi yang dikatakan sifat yang dipuji itu al-hilm, iaitu lembah lembut, menahan diri daripada sifat marah. Nah, maknanya dia boleh menguasai dirinya daripada ditewaskan oleh emosi. Begitu. Dia akan menjaga ketenangan dirinya dan dia tidak akan bertindak terburu-buru mengikut nafsu marahnya. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, maka di dalam syarahnya, seorang yang memiliki sifat al-hilm, orang itu adalah orang yang selalu berlapang dada, dan hatinya senantiasa terbuka. Dia mudah menerima pandangan, dia mudah memberikan kemaafan, dan dia mudah insaf untuk meminta dan memohon kemaafan. Oh, hebat orang ni, tuan-tuan. Bukan mudah saat kita bersalah, rasa kita bersalah, berlapang dada mengaku salah dan minta maaf pula di atas kesalahan. Bagaimana hebatnya orang yang memiliki sifat hilm, sehinggalah bila orang bersalah, minta maaf kepadanya, dia berlapang dada memberikan kemaafan. Bila dia pula melakukan kesalahan, dia mengakui kesalahan dan kesilapan, berlapang dada minta maaf dan memohon kemaafan. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu sifat mula yang pertama yang disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis yang kita pilih dalam mukadimah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita akan sama-sama menghayati untuk di dalam kehidupan kita, kita akan sama-sama cuba untuk memiliki sifat al-hilm ini. Kita akan berada di antara dua sifat negatif, iaitu pongoi, pemarah, atau marah tidak kerana Allah, atau langsung tak erti nak marah kepada apa yang sepatutnya marah. Kita duduk tengah-tengah. Kita boleh marah yang terpimpin, tidak dikuasai emosi. Kita seorang yang rasional, berlapang dada, boleh meminta maaf, mengakui kesilapan, boleh memberi maaf di atas kesalahan orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua disebut sebagai al-ana'ah. Jadi ana'ah ini apa maksudnya? Maksudnya sifat berhati-hati. Kita tidak gopoh, kita tidak cepat menghukum. Tu yang disebut bita'annis salamah. Dengan sifat kamu berhati-hati, cermat, kamu akan selamat. Wabil ajlatin nadamah. Dengan sebab kamu gopoh, kamu kalang kabut, kamu akan menyelesai. Cepat sangat. Nak menikah kalang-kalang kabut, sampai tak timbang-timbang dah, tak pikir-pikir dah, tak selidik-selidik dah, pakai nak menikah, balas nikah gitu aja. Orang patut pergi merisik dulu, orang patut tanya abang dulu, orang patut pergi siasat dulu. Dah sekali aja tengok, balas terus palung. Mana boleh? Tak boleh. Kena tengok, kena cermat. Nampak tak, tuan-tuan? Menyesal bukan duduk depan, menyesal duduk belakang. Lepas tu baru menyesal. Pasal apa? Anggopo. Sepatutnya al-ana'ah. Kena hati-hati, kena cermat. Nampak? Sebab ia keputusan besar dalam hidup. Begitu juga ada setengah orang nak bercerai, terus bercerai tanpa berfikir, cermat. Hati-hati, jangan cepat sangat untuk jatuhkan akan kata talak itu, walaupun ianya adalah halal. Talak ni perkara halal, perkara boleh. Tetapi abghadul halal, itulah at-talaq. Sebenci-benci perkara halal di sisi Allah, at-talaq. Tolak. Pasal apa yang kalang kabut sangat nak tolak? Pasal apa hampir bagi sampai 3? Bagi sampai 3. Allahu Akbar. Kesian, tuan-tuan.
Ada satu orang telefon saya. No. Saya tanya, suami kahwin lain kah? Tak, mereka bercerai. Sian anak-anak 4, 5, 6 orang. Dia terpaksa tanggung. Tak, suami saya tak kahwin lain. Tu tengok pak mentua dia, urus pak mentua dia. Bagus lah. Isteri tu bagus. Tapi gopoh sangat. Cerita rumah tangga ada masalah bukan benda luar biasa. Cerita berkelahi dalam rumah tangga, berkocak dalam cawan ni biasalah. Mana ada yang sampai tak berkocak ayamnya? Tak gitu? Sahabatku? Tak gitu kah? Kau tuan-tuan tak pernah ada masalah dalam rumah tangga? Tak pernah ada? Syekh Zaki ada? Kita bukan maksum, kita bukan malaikat, kita boleh tersilap, kita boleh tersalah, tapi kita kena cermatlah. Jangan kita duduk ikut apa yang dibisikkan oleh iblis, syaitan, jin jahat. No, ikut dalam perut kita ni. Dia memang nak bakar supaya kita terbakar. Dia memang nak cucuk supaya kita kemudiannya akan menjatuhkan hukum kepada pasangan kita. Dia pun terbakar, kita pun terbakar. Kalau dia terbakar, kita sama-sama bakar, menyala teruk. Kalau dia api, kita ayam. Kalau kita api, dia kena jadi ayam. Jangan seorang jadi api, seorang jadi angin. Dia api, kita tambah angin, ribut pergi. Terbakar, hangui. Nampak? Kalau dia tarik, kita lepas. Lepas pelan-pelan. Jangan lepas teruk, dia rebah teruk. Lepas pelan. Bila dia lepas, kita tarik pula. Tak putui. Tapi kalau dia tarik, kita tarik, putui. Tuan-tuan faham ke dah? Kita kena cermat. Bitaan ni salama, makna al-ana'ah, satu sifat yang Allah SWT suka ada dalam diri hambanya adalah cermat. Orang hari ni tak cermat. Tak fikir ada kesan pada anak-anak, kesian pada rumah tangga, kesian pada keluarga, kesian pada anak adik-beradik, kesian pada mak bapak. Tak fikirlah. Itu. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi seorang yang bersifat dengan sifat ana'ah, dia akan sentiasa hati-hati, dia akan selalu sabar, tidak bersifat tergesa-gesa atau disebut sebagai terburu-buru di dalam buat satu-satu keputusan. Dia selalu waspada, no, dan begitu hati-hati, tidak cepat hukum, no, dan dia selalu timbang kesan baik dan kesan buruk. Timbang dulu. Nampak tak tuan-tuan? Jangan pergi balai. Mereka kata sedap tang tu. Pipi balas selalu. Sedap mi kari ni no. Hang tengoklah sepatah. Tengok. No. Cina. Mi kari Cina. Cina hak tukang masak dia tu. Tuan-tuan, orang kita lah tak heran hang Cina kan janji sedap. Laksa pun Cina pandai buat lah. Nama laksa Aceh ke apa ke. Balas. No. Pasal apa? Pasal tidak memikirkan kesan buruk kepada diri kita. Kita kena timbang. Kita kena fikir. Kita kena cermat. Maka sesungguhnya tuan-tuan, memiliki sifat al-hilim yang kita sebut tadi, no, di antara dua sifat negatif itu. Al-hilim adalah sifat lemah lembut, menguasai diri, menguasai emosi, berada di antara dua sifat negatif, iaitu pemarah dan juga tak hati langsung nak marah. Kita duduk di tengah-tengah, no, iaitu kita akan marah pada benda yang kita mesti marah secara terpimpin. Kita boleh berlapang dada mengakui salah bila kita bersalah. Jangan kita ni bila orang sebelah kita buat salah, maka kita nampak dan terus menghukumnya dengan begitu kejam sekali. Hang salah, dah mengaku salah, hang salah, minta maaf. Minta maaf, nanti buat pula kita bully dia.
Itu tak betul. Bila kita buat salah, kita tak mengaku pula kita salah. No? Bila kita tak betul, kita kata kita betul juga padahal kita tak betul. Ini semua adalah mungkar, dan orang yang tidak boleh menerima yang benar sebagai benar diancam oleh Allah tidak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga, nak kata tuan-tuan. Pasal apa? Pasal orang yang tidak boleh menerima kebenaran dipanggil batarul haq. Orang yang menidakkan kebenaran itu, itulah orang yang sombong takabur. Dan orang takabur, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tak boleh masuk syurga siapa ada perasaan takabur sombong dalam hatinya walau sebesar atom. Jom kita buang jauh-jauh sifat yang mazmumah itu. Buang sifat pemarah, buang sifat pendendam, buang sifat perongot, buang sifat payah minta maaf, buang sifat payah memberi maaf, buang sifat terburu-buru, buang sifat tergesa-gesa, buang sifat kalang kabut, buang. Sebaliknya, letaklah dalam diri kita, hati kita, segala sifat mahmudah yang terpuji. Mudah-mudahan hidup kita bahagia bersama anak isteri dan keluarga, kejiranan kita, adik-beradik kita, dan masyarakat kita dengan rahmat dan kasih sayang Allah jua. Kita sambung kuliah kita insya-Allah. Kita